Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okay, so hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita di rumah, iaitu kita akan belajar tajuk bab 3 tingkatan 4 KSSM penakalulan logik, bahagian yang pertama. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Okey, sebelum itu, kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, Cikgu Fazli Handsome. Jangan lupa like, komen dan share. Dan terima kasih kepada semua yang sudi menyokong channel saya ini. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okey, so hari ini kita akan belajar bab 3 tajuk penakalulan logik. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama kita akan belajar pernyataan. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan? Okey, pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Okey, maksudnya kat sini satu ayat tu dia mesti benar ataupun palsu, tapi tak boleh ada benar dan palsu secara serentak. Okey, apakah syarat-syarat pernyataan? Okey, yang pertama, suatu pernyataan tidak boleh ada pemboleh ubah. Okey, apa yang dimaksudkan pemboleh ubah? Dia tidak boleh ada huruf X, Y, A dan sebagainya lah. Okey. Yang kedua, dia bukan soalan. Okey, contohnya siapa nama awak? Okey, itu bukan pernyataan, itu ialah soalan. Yang ketiga, bukan ayat seruan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat seruan? Ayat seruan ni kalau kita cakap, kita biasa menjerit ke, memanggil ke. Contohnya, Ali. Contohnya macam tu. Okey, ada tak ada seru di belakang. Tadi tanda soal. Okey, yang ni ada tak ada seru di belakang. Okey, yang keempat, suatu ayat tu mesti lengkap. Lengkap maksudnya dia ada satu ayat tu lengkap. Contohnya, suatu nombor ataupun nombor 2 ialah nombor genap. Okey, lengkap. Apa maksud yang tak lengkap? Contohnya, nombor 2 ialah, dia tidak lengkap. Okey, faham Okey, contoh. Tentukan sama ada ayat di bawah pernyataan atau bukan pernyataan. Okey. 1, 2, 3 boleh dibagi tepat dengan nombor 3. Okey, betul tak 123 ni boleh dibagi tepat dengan 3? Okey, kalau tak mahir, kita cek menggunakan kalkulator. Okey, cuba kita tekan 123 bagi 3. Okey, apa yang dimasukkan dengan dia bagi tepat ni? Bagi tepat ni maksudnya ialah dia tak ada baki. Okey, tekan jawapan. Jawapannya ialah 41. So, jawapannya tepat 41. So, jawapan yang pertama ialah pernyataan. Okey, pernyataan. Okey, kenapa dia pernyataan? Sebab dia benar. Okey. Yang kedua, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Betul tak ayat ni? 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Kita cek satu-satu. Mula-mula kita cek yang sebelah kiri dulu. Okey, menggunakan kalkulator. Okey, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 25. Okey, so sebelah kiri ni 25. Betul tak 5 kuasa 2 ni? Betul tak 5 kuasa 2 ni? 25, dapat 25. So tekan kalkulator, 5 kuasa 2 sama dengan 25 juga. So 25 sama dengan 25. Jadi pernyataannya pun ini ialah pernyataan juga kerana dia benar. Okey. X tolak 2 lebih besar atau sama dengan 9. Adakah X tolak 2 lebih besar atau sama dengan 9? Pernyataan atau bukan? Okey, jawapannya ialah bukan pernyataan. Okey, bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Okey, sebab dia ada pemboleh ubah di depan. So, bila ada pemboleh ubah, so dia bukan pernyataan. Okey.
Yang keempat, adakah 1 ialah nombor perdana? Okey, so nampak kat sini, ini adalah bentuk soalan. Adakah 1 ialah nombor perdana? Okey, ada tanda soal, bermaksud dia bukan pernyataan. Okey, kenapa? Sebab dia soalan. Okey, boleh faham ya? Okey, yang kedua, menentukan nilai kebenaran pernyataan. Okey, sama ada nak tentukan sama ada suatu pernyataan itu benar atau palsu. Okey, contoh, tentukan sama ada ayat di bawah pernyataan benar atau palsu. Benar atau palsu. Semua segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan segitiga sama kaki ni? Segitiga sama kaki bermaksud macam ni. Okey, ni segitiga kakinya sama. Okey, hanya 2 kaki yang sama. So, dia kata kat sini 3 sisi yang sama panjang. So, benar ke palsu? So, tentu jawapannya palsu. Okey. Ni apa nama jawapan 3 sisi sama panjang? Ini ialah 3 segitiga sama sisi. Okey. 1/2 lebih besar daripada 0.3. Okey, sekarang tukarkan 1/2 kepada bentuk perpuluhan. Okey, nak tukar senang saja. 1/2, jawapannya 0.5. Okey, betul tak 0.5 ni lebih besar daripada 0.3? So, mesti jawapannya ialah benar. Okey, yang ketiga, 3/2 tambah 4/2 sama dengan 7/2. Okey, betul tak 3/2 tambah 4/2? Okey, kita cek satu. Cek yang sebelah kiri dulu. 3/2 tambah 4/2 sama dengan 25. Okey, sebelah kiri ialah 25. Sebelah kanan, betul tak 7/2 ni? 25 juga. Okey, 7/2 sama dengan 49. So, sebelah kiri 25, sebelah kanan 49. So, jawapannya tidak sama dengan. So, yang ni ialah palsu. Okey, boleh faham? Okey, yang ketiga, menafikan suatu pernyataan. Okey, macam mana kita nak nafikan suatu pernyataan? Okey, untuk menafikan suatu pernyataan, kita boleh gunakan sama ada menggunakan perkataan tidak, bukan ataupun tidak sama dengan. Okey. So, simbol bagi penafian ialah dia ada tanda simbol macam cacing kat depan dan huruf P. P ni merujuk kepada pernyataan. Alright. Contoh, bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan. Okey, kita ada 3 pernyataan kat sini. Pernyataan sebelah kanan ialah penafian. 360 ialah gandaan 60. Okey, sekarang kita nak nafikan macam ayat ni supaya jawapannya akan jadi palsu. Okey, so senang je. Tukarkan ialah ni kepada sama ada menggunakan tidak, bukan ataupun tak sama dengan. Okey, tidak dan bukan bergantung kepada ayat. Okey, tidak sama dengan ni, okey, biasa kita gunakan dalam bentuk ayat matematik. Okey, so kat sini 360, okey, nafikan 360 bukan gandaan 60. 360 bukan gandaan 60. Okey. 468 boleh dibagi tepat dengan 12. Okey, nak tukarkan pada bentuk penafian. 468 tidak. Okey, tidak boleh dibahagi tepat dengan 12. Okey, tidak boleh dibagi tepat dengan 12. 7 tambah 8 sama dengan 15. Okey, nak nafikan ayat ni senang je, bentuk ayat matematik. 7 tambah 8 tak sama dengan 15. Okey. So, cukup dulu untuk kita belajar bahagian yang pertama, bab 3, penaklukan logik. Okey, kita belajar yang pertama memahami pernyataan. Yang kedua, kita belajar menentukan nilai kebenaran pernyataan. Dan yang ketiga, kita belajar menafikan suatu pernyataan. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video bahagian yang kedua. Alright.